What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Coverto. Alright, hari ni kita nak berborak atau berteori pasal chapter 999 yang aku rilis hari tu. So let's get on with the video. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe channel aku harap korang dapat subscribe dan menekan bell notification button so that korang tak ketinggalan video-video dari aku. Follow IG Kimis Coverto so that korang dapat update terkini dari aku. Join grup Telegram Coverto Fleets untuk berpeluang memenangi hadiah giveaway setiap bulan. 5 pemenang akan dipilih every month. Ayo kita jadikan channel ini setanding dengan channel-channel teori yang ada di seluruh dunia. Stay with me guys. Ikutu Yarodamo. Alright, dalam chapter 999 memang pada aku satu chapter yang terbaik pada pendapat aku personally lah. Dan bayangkan macam mana rupa chapter 1000 nanti. Tak sabar gila tu. Okay, sebelum ni aku dah huraikan pasal tajuk chapter lepas, which is possibly tajuk tersebut reflecting chapter sebelum ini, which is chapter 972. Kalau korang belum lagi tengok video review chapter 999, korang boleh klik link kat bawah. Okay, dan dalam chapter kali ni jelaslah sudah kepada kita bahawa semasa Ace menyerang Kaido, di saat itu Ace masih belum menyertai Whitebeard Pirates. Faktanya adalah di belakang tubuh Ace masih lagi belum memiliki tatu lambang Pirate Whitebeard. Dan di muka surat 11 dalam chapter ini, Oda macam sengaja menunjukkan belakang tubuh Ace bagi memastikan pembacanya jelas tentang perkara tersebut. Dan di panel ini kita dapat melihat ahli anggota Spade Pirates. Yang rimau ni nama dia Kotatsu, yang ni nama dia Cornelia, yang ni nama dia Hablot, yang rambut tocang dua ni nama dia Ganryu, dan yang topi ni mungkin Leonero. Yang ni pula nama dia IG68, dan yang ni nama dia Skull. Kemudian kita pergi kepada persoalan, bagaimana Yamato mampu menandingi kemampuan Logia Ace Mera-Mera Nomi. So dekat panel ni jelas bahawa serangan Ace telah dihentikan oleh belantan Yamato, yang mana di sini terjelaslah sudah bahawa Yamato juga merupakan pengguna Busoshoku Haki. Dan persoalan tentang bagaimana Ace berjaya meloloskan diri dari Onigashima, takkan dia menang lawan dengan Kaido kot? Mungkin Ace tu kalah dengan Kaido dan semangat dia dilemahkan, lepas tu jadi anggota Beast Pirate. Sebab tu Ace sebelum ni nampak nak sangat bunuh Whitebeard, dan banyak lagi lah persoalan berhubung dengan perkara tersebut dan spekulasi-spekulasi yang timbul. So dalam chapter ni jelas bahawa bila Ace datang Onigashima, Kaido dan angkatan tenteranya yang kuat macam The Three Calamities, Tobiropos, The Numbers, His Informer, semua tak ada kat situ. Senang je kan Oda buat kerja, yang kita ni berspekulasi beria lah, kok tu kok ni. Ada-ada dia buat cerita. Kenapa Ace tak kena tangkap? Adakah Ace join Kaido dulu baru join Whitebeard? Bukan. Dia macam ni, bila Ace pergi Onigashima, Kaido tak ada rumah, tu je. Lepas tu Ace pergilah tempat lain cari Yonko lain pula untuk dilawan. Korang ni, aku baru cerita dari kaki sampai ke lutut, korang dah sampai ke dada, dah gelojoh. Tapi sekejap, aku tertanya jugalah, kemana agaknya Kaido dan semua top-top exec dia pergi Alright, kalau ikut time frame balik, Ace sampai Onigashima ni dalam 4 tahun sebelum current storyline lah. Lepas Ace attack Onigashima, Ace pergi salah satu pulau dalam wilayah Whitebeard pula untuk bunuh Whitebeard, pasal dia nak ambil kesempatan pasal Whitebeard pun tengah kena serang time tu. Tapi kat pulau tu dia jumpa Jinbei instead of Whitebeard. Diorang pun bertarung sampai 5 hari 5 malam. Lepas seri dua-dua knockdown, Whitebeard pun sampai. Start dari itulah Ace join Whitebeard. Walaupun pada awal Ace macam tak nak. So aku rasa bukan Kaido yang menyerang Whitebeard time tu, tapi lanun lain. Jadi kemana ekspedisi Kaido tu sampai dia perlu kosongkan Onigashima? Kalau dia nak deal apa-apa, cukup je dia hantar wakil-wakil. Macam Jack sebelum ni, dia pergi ke Zou kan. Ini sampai Onigashima dibiar kosong gitu. Dan aku tak rasa pun Kaido pergi serang siapa-siapa. Pasal waktu tu 4 orang ni je yang cukup kuat pun, Whitebeard, Shanks, Big Mom dengan dia. Ke dia pergi majlis kahwin? Yalah, mana tahu kan, Big Mom ni kan anak dia ramai, mungkin dia hadir majlis wali matu urus salah seorang dari anak Big Mom ke. Apa pendapat korang? Kemana ekspedisi Kaido tersebut? Sila komen kat bawah. Dan kemudian kita beralih kepada poin di mana Marco terimbau pasal Ace pula. So kita tahu yang Ace start jadi lanun masa umur 17 tahun dan kematian Oden adalah 20 tahun dahulu. So if Ace join Whitebeard 4 tahun dahulu, so bermakna only after beberapa tahun baru Whitebeard Pirate tahu kematian Oden.
menurut Izo lah. Bermaksud contohlah Whitebeard Pirate tahu Oden mati dalam 5-6 tahun lepas kematian Oden, bermaksud Ace tu belum lagi join Whitebeard. Sebab tu Whitebeard meletup tu bila Ace sibuk nak ke Wano, nak tuntut bela lah apa benda semua, padahal dia dah ada hati kat Yamato. Lepas tu pula aku macam curious sikit. Okay, macam ni, dia ada 3 event tau. Satu pasal Ace kena tangkap, 2 masa kematian Touch, ketiga masa kematian Oden. So lepas beberapa tahun Oden mati, baru diorang tahu, but still diorang tak pergi menuntut bela. Tapi lepas Touch mati, Whitebeard benarkan pula Ace pergi buru Blackbeard. Dan lepas Ace kena tangkap tu, confirm lah Whitebeard kena selamatkan kan. Tapi apasal untuk Touch Whitebeard benarkan, tapi Oden Whitebeard tak benarkan. So in my opinion, satu je, maybe Whitebeard tak tahu kebahayaan dan kekuatan Blackbeard yang sebenarnya. Sebab tu sampai Shanks kena datang nasihat Whitebeard. Dan yelah, kita pun boleh tengok yang Blackbeard ni just anak buah Ace je pun, pergi bunuh then balik lah kan. What is the big deal? Dan dia pun seorang je, sebagaimana yang Whitebeard faham lah. Tapi untuk kematian Oden ni dia lain sikit. Satu masalah dia adalah benda tu dah berlaku beberapa tahun lepas. Lepas tu pula, kalau nak gempur Kaido tu bukannya senang. Dan seperti yang Marco cakap tu lah, kalau diorang tuntut bela atas kematian Oden, banyak nyawa akan melayang. Berbanding Ace nak menuntut bela atas kematian Touch, yang mana bagi Whitebeard Pirates, Blackbeard ni bukannya kuat sangat pun. Hantar Ace seorang pun dah cukup. Gitulah. Kemudian kita beralih pula berkenaan kekuatan Queen yang mampu mengeluarkan machine gun dari mulut dia. Aku tak tahulah korang, tapi apa yang aku faham, dinosaur ni memang tak boleh keluarkan senjata dari mulut atau dari celah bedah mana pun. Dan begitu jugalah manusia biasa. Dan kemampuan untuk mengeluarkan senjata ni kita dah ada pun, si Baby Five tu kan. So kat sini aku rasa yang Queen ni juga adalah salah seorang cyborg macam Frankie and Pacifista. Jangan nak cakap obviously Queen tu cyborg pasal sebelum ni apa yang kita tengok, tangan dia je yang ada mechanical support. Tapi bila dia berubah jadi dinosaur, dia mampu mengeluarkan machine gun pula. So possibly kat sini menjadi permulaan pengenalan kita terhadap seperti apa bentuk badan Queen ni. So aku sangat amat yakin yang Queen ni adalah cyborg, dan mengukur dari kemampuan dia mengeluarkan senjata dari tubuh dia, tidak mengelak kemungkinan yang dia juga mampu selubung diri dia dengan armor nantilah kan. Wah gila, dah macam Power Rangers. Okay, pasal kitab atau logbook yang ada pada tangan Yamato tu, aku dah bahas dah dalam video lepas, so korang boleh tengok balik video tu. Okay, alright, now point dan moment yang aku rasa korang tertunggu-tunggu, which is seperti apa buah devil fish Nomi ni. Tapi sebelum tu aku nak nasihat dulu, pasal aku ni tak suka sikit kat orang yang buat-buat macam tahu. Kata orang utara, kepala tau. Bukan apa, pasal sebelum ni ada orang cakap, yelah dah Kaido tu nama pun the strongest creature, obviously lah yang dia tu naga. Dengan yakinnya bro, aku pun tak berani confirm teori aku ni tepat, walaupun aku sertakan dengan hujah apa semua. Dia relax je. Sekarang macam mana? Alright, first kita pergi kepada perbahasan tentang strongest creature. Creature ni bermaksud makhluk. Kalau Kaido tu manusia pun still creature juga. Mungkin julukan strongest creature bermaksud dari semua makhluk yang ada, tak kira lah manusia atau haiwan sekalipun, Kaido lah yang terkuat. Dan dari kalangan semua manusia, Whitebeard lah yang terkuat. Possibly macam tu lah argument dia. Dan walaupun Kaido ni the strongest creature, tak bermaksud juga yang dia ni undefeated. Pasal sebelum ni pun Oda dah bagi tahu dah dengan jelas yang Kaido pernah kalah 7 kali, pernah ditangkap 18 kali, dijatuhkan hukuman mati sebanyak 40 kali. Dia bukan undefeated tapi unkillable. Macam itulah lebih kurang argument dia. Okey, sebenarnya dekat dalam last scene ni saja pun ada banyak argument dan perbahasan, dan aku akan ceritakan semua dalam satu video ni. Pasal sekarang aku nak buat video lain lambat pula. Okey, sebelum ni dalam fans translation, Big Mom bagi tahu, I was the one that give you your mythical type fish fruit. Dan dalam official translation dekat Shisha pula, Big Mom cakap, I gave you that legendary model of the fish fruit. So dekat dalam first translation, seolah-olah Big Mom bagi Kaido buah tu, then Kaido makan, then Big Mom ungkit balik yang devil fruit kau sekarang ni aku yang bagi, seolah-olah Kaido dah makan. Tapi dalam official translation, dia macam still tak sure lagi, 50-50 sama ada Kaido dah makan ke belum buah devil tu. Dan boleh jadi juga dia tak makan dan bagi orang lain. Yelah, pasal Big Mom cakap dia bagi je, belum tentu lagi Kaido makan. Kau tahulah Oda ni macam mana kan. Tak payah jauh, kita boleh tengok chapter 1000 sendiri. Ramai gila orang, termasuklah aku, teorikan The King Legend akan muncul, pendedahan tentang orang tu dan orang ni. Alih-alih setakat spoiler yang kita dapat, seorang pun tak ada. Tapi istilah tak tahu juga kan, pasal mana tahu dalam spoiler tak sebut kan.
Bukan apa, maksud aku Oda ni dia suka twist cerita. Kaki prank dia ni, dia suka yakinkan orang, channelkan orang kepada satu-satu kepercayaan dan fakta, dan nampak seolah-olah memang lepas ni pasti benda sekian-sekian akan terjadi. Alih-alih salah, dia pusing kot lain pula. So Oda ni memang tak boleh nak predict langsung. Yelah, pasal ni kan cerita dia boleh je lah buat sesuka hati. Itulah sebab tu sebelum aku berteori, aku suka susun dulu fakta sejelas-jelasnya supaya kita dapat gambaran penuh tentang apa yang boleh diteorikan. Okey, berbalik pada dialog dalam Fans Translation yang membawa kepada argumen yang Kaido dah pun makan buah devilfish fish fruit tu. Yalah, aku pun setuju juga dengan teori pasal ikan koi tu. Bukan apa, itulah antara cara untuk kita kaitkan perubahan Kaido. Pasal dia ada 3 perubahan, manusia, ikan dan naga. Dengan diperkenalkan bahawa Kaido pengguna buah devil fruit ikan, maka dengan ini menutup rapatlah fakta tentang Kaido sememangnya seekor naga. Rupa-rupanya dia adalah manusia bertanduk yang telah memakan buah devil ikan mythical yang diadaptasikan dari legenda Jepun yang mampu berubah ke bentuk naga disebabkan kegigihannya memanjat air terjun. So kat sini pun boleh je nak persoalkan macam mana Kaido ni bertanduk pula sedangkan dia manusia. Tapi tak apalah, kita cerita pasal cerita ikan kaloi ni dulu. Dan aku setuju dengan teori ikan kaloi tu pun, pasal selain dari teori tu, macam payah sikit kita nak menjawab persoalan macam mana Kaido dari manusia boleh bertukar jadi naga kan. Cuma kat sini as I mention, aku ni suka fikir luar kotak sikit. So argument ni tak terhenti setakat ni je. Ada lagi yang aku nak bawa. Okey, pasal buah devil berasaskan hidupan air, atau senang cerita buah devil yang membenarkan pemakannya berenang. Pasal apa aku cakap pengguna buah devil akuatik ni boleh berenang? Pasal seperti mana yang kita tahu, air laut ni hanya melemahkan stamina pengguna buah devil sahaja. But still, dorang boleh guna lagi kemampuan buah devil dorang. Macam contoh Luffy boleh meregangkan tubuh getah dia walaupun dalam air. Begitu juga Chopper yang mana buah devil dia still function walaupun dalam air. Sebab kalau tak, mesti dia dah berubah ke bentuk reindeer balik kan. Dan bukan buah devil Kaido je yang berkemungkinan mampu bagi dia ability untuk berenang atau Zoan jenis hidupan akuatik. Sebelum ni kita ada Smiley, pemakan buah devil salah-salah nomi model Axolotl. Yalah, Axolotl amphibia tapi dia still boleh berenang dalam air. Buah devil Pecom, Kame-Kame nomi model kura-kura. Lepas tu pula buah devil Smile milik Dobon. Lepas tu pula Sui Nomi milik Senior Pink. Pada aku for sure dia tak boleh berenang dalam air kan, tapi at least dia boleh jugalah, tapi atas darat. Bukan maksud aku tak pelik kalau ada buah devil ikan. Cuma apa yang aku nak cakap adalah sebelum ni dah ada buah devil jenis hidupan akuatik dan boleh berenang. Tapi still, macam mana kita nak kaitkan dengan fakta Big Mom masih lagi menganggap Kaido ni sebagai adik dia dan mengatakan dengan devil fruit yang dibagi kepada Kaido tu merupakan hutang sepanjang hayat. Alah, buah devil je pun kan. Tak, bukan aku maksudkan nak merendahkan martabat buah devil mythical fish nomi, tapi aku nak bandingkan kekuatan Kaido ni. Bagi orang sekebal Kaido tu, pada aku takkanlah dia sanggup nak berhutang semahal harga nyawa dengan Big Mom semata-mata untuk buah devil. Bang faham tak? Mesti ada something else yang menyebabkan Kaido ambil buah devil tu untuk buat something yang mana tanpa buah devil tu dia tak dapat buat dan menyebabkan dia menyesal seumur hidup dan macam lebih baik matilah daripada hidup. Macam itu. And that thing adalah korang dengar elok. Mungkin korang might be setuju or tak setuju or even nak tergelak dengan teori ni. Aku tak kisah, tapi that thing adalah dengan adanya buah devil tersebut, Kaido berupaya menjumpai cinta hatinya yang berada di dasar lautan yang bernama Amphitrite. Okay, relax dulu, dengar dulu cerita aku. Amphitrite ni bukan sejenis ikan duyung, tapi dia adalah dewa dalam kisah mitologi masyarakat Greek. Amphitrite merupakan ratu untuk hidupan kerajaan lautan. Yes, I know kita dah ada Ryugu Kingdom, tapi tak menutup kemungkinan yang terdapat juga kingdom atau kerajaan-kerajaan lain di dasar lautan. Sebab kalau ada banyak kerajaan di daratan, kenapa tak boleh nak ada banyak kerajaan di dasar lautan? So mungkin semasa berada dalam lanun Rocks Pirate, Kaido bercinta dengan Amphitrite ni, dan dengan hanya buah devil ikan sahajalah Kaido dapat mengunjungi kerajaan buah hatinya. Dan Big Mom yang menganggap dirinya dah macam kakak kepada Kaido ni, kesian tengok adik dia kemaruk sangat nak jumpa girlfriend dia. Maka Big Mom bagilah buah devil tu kat Kaido. Oi, cinta ni jangan dibuat main oi. Kalau cinta terhalang boleh bawa mati tau. Ada sampai bunuh diri. Disebabkan itulah dengan buah devil tersebut diberikan kepada Kaido, Big Mom mengatakan itulah hutang sepanjang hayat dan berkemungkinan yang girlfriend dia telah mati sekarang ni, membuatkan Kaido nak sangat-sangat bunuh diri. Kaido sendiri cakap this world is boring. Bukan sebab dia tak ada musuh
kuat untuk lawan. Kalau boring yang dimaksudkan tu adalah tak ada yang boleh tandingi dia, kepala angguk dia, tak ada yang boleh kalahkan dia. Sebelum ni kan dia kalah 7 kali tu apa benda. So mungkin boring untuk Kaido tu adalah disebabkan buah hatinya dah pun mati. Lelaki ganas lah macam mana sekalipun, beast lah macam mana sekalipun, strongest creature pun pasti akan kalah dengan perempuan. So mungkin kalau korang tanya aku, habis tu kenapa Kaido tak pindah je duduk dengan kerajaan girlfriend dia dalam laut? Well gang, Kang aku cakap jadi lucah pula. Tapi aku harap korang dapat fikir surface je lah jangan mendalam sangat. Kan aku cakap kalau dalam air pengguna buah devil still dapat guna kemampuan devil fruit dia, tapi stamina dia akan berkurangan. So faham-faham je lah And that's why kekuatan Yamato tu walaupun merupakan seorang perempuan tapi still mempunyai tahap strength yang mendewa kerana warisan dari mak bapak dia. Tengok dia lawan dengan Ace cukup dah kan. Lepas tu dalam chapter lepas kena bom pun relax je berdiri. Mungkin mewarisi kekuatan mak bapak dia. So macam mana menurut kalian? Sila komen di bawah. So gang, that's all I have untuk perkongsian kali ni.